Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak exuberant yang cikgu kasihi. Hari ini kita teruskan pembelajaran fizik tingkatan 5 KSSM dengan tajuk 1 iaitu daya dan gerakan 2, di mana hari ini kita akan fokus 1.1 daya paduan berkaitan dengan penumpang di dalam sebuah lift yang bergerak. Okey. Sekarang kita mempelajari pengetahuan berkaitan dengan berat ketara di dalam lift. Okey, berat ketara di dalam lift. Apa itu berat ketara di dalam lift? Nyatakan penumpang di dalam sebuah lift bergerak akan mengalami perubahan berat badan yang mana kita kenali sebagai berat ketara. Okey, yang mana berat ketara ini disebabkan oleh tindak balas normal iaitu R daripada lantai lift kepada kaki penumpang. Tetapi di sini jisim penumpang tidak akan mengalami perubahan. Okey, merujuk raja ini, okey, penumpang berada di dalam sebuah lift. Jadi terdapat dua daya yang bertindak ke atas penumpang tersebut iaitu R dan juga satu lagi daya yang sentiasa bertindak ke bawah iaitu W. Okey, berat. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, berikut menunjukkan beberapa persamaan yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah melibatkan penumpang di dalam sebuah lift. Okey, rujuk rajah. Okey, rajah yang dipaparkan ini merujuk kepada seorang wanita berada di atas sebuah penimbang di mana akan terdapat dua daya yang bertindak pada ketika tersebut iaitu R dan juga W. Jadi di sini berat iaitu W yang ditunjukkan pada penimbang adalah suatu magnetik daya tindak balas normal yang bertindak ke atas objek yang diletakkan di atasnya. Jadi di sini bacaan yang ditunjukkan oleh penimbang itu adalah bersamaan dengan daya tindak balas normal. Okey, ataupun bacaan penimbang itu sama dengan R. Okay. Ini adalah makluman bahawa merujuk kepada bacaan penimbang adalah sama dengan R. Okey, kita tengok kes yang pertama. Untuk kes yang pertama, okey, di mana kita akan cuba mengkaji satu situasi lift berada dalam keadaan pegun. Okey, lift berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak ke atas atau ke bawah dengan suatu hal laju yang seragam. Okey, merujuk kepada rajah ini merujuk kepada suatu keadaan lift dalam keadaan pegun. Kita ada R dan kita ada W yang bertindak ke bawah. Apabila lift berada dalam keadaan pegun, okey, dinyatakan bahawa R adalah bersamaan dengan W. Okey, kita buktikan bahawa R adalah bersamaan dengan W di mana jika ianya berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak dengan suatu hal laju yang seragam, maka daya paduan adalah bersamaan dengan sifar. Jika daya paduan bersamaan dengan sifar, maka R adalah sama dengan W. Jadi, ini adalah merujuk kepada R itu adalah bacaan pada penimbang. Jadi bacaan pada penimbang akan merujuk kepada berat penumpang tersebut. Okey. So F sama dengan sifar adalah pada ketika suatu keadaan lift itu pegun ataupun ianya bergerak ke atas ataupun turun ke bawah dengan suatu hal laju yang seragam. Jadi di sini berat tidak akan mengalami perubahan. Okey, kes yang kedua pula, di mana lift bergerak ke atas dengan pecutan ataupun ke bawah dengan pecutan negatif. Jadi kalau merujuk rajah ini adalah rajah di mana lift itu bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Okey, kita leraikan ada dua daya iaitu R bertindak ke atas dan W sentiasa bertindak ke bawah. Jadi apabila lift itu bergerak dengan suatu pecutan ke atas, jadi F paduan di sini, F paduan adalah ke atas. Okey, ini adalah F paduan. Okey, jika F paduan ini merujuk ke atas, bermakna R adalah lebih besar daripada W. Jadi kalau kita buat pembuktian bahawa berkaitan dengan R lebih besar daripada W, jadi untuk kes yang kedua ini, bagi rajah yang dipaparkan ini, F adalah bersamaan dengan R tolak W. Okey. So, R sama dengan F tambah W.
So F adalah MA tambah dengan mg. Maka kita akan dapat R sama dengan MA tambah dengan mg. Jadi terbuktilah bahawa bacaan pada penimbang iaitu R adalah bersamaan dengan MA tambah dengan mg. Okey, MA tambah dengan mg. Okey, dalam kes yang kedua ini juga kita akan merujuk kepada di mana leaf bergerak ke bawah dengan pecutan negatif, tapi tidak merujuk kepada rajah ini. So, jika leaf itu turun ke bawah dengan suatu pecutan negatif, okey, ada R dan ada W. Turun ke bawah bermaksud F-nya adalah F paduan ke bawah, maka situasi ini W lebih besar daripada R. Jadi untuk kes yang kedua ini, untuk situasi kes yang kedua, tapi untuk rajah yang kedua ini, maka kita ada F sama dengan W tolak R, maka R akan bersamaan dengan W tolak dengan F. W itu bersamaan dengan mg tolak dengan MA. Sekarang kita masukkan nilai mg tolak dengan M, masukkan negatif A, maka kita akan dapat mg tambah dengan MA. Maka hasilnya pun kita akan dapat sama. Jadi situasi yang kedua ini adalah untuk leaf bergerak ke atas dengan pecutan ataupun leaf turun ke bawah dengan pecutan negatif. Jadi di sini berat akan bertambah. Situasi yang kedua untuk kes yang ketiga, leaf bergerak ke atas dengan pecutan negatif ataupun turun ke bawah dengan pecutan. Jadi untuk rajah ini merujuk kepada leaf ini turun ke bawah dengan suatu pecutan. Ada R dan ada W yang bertindak pada penumpang. Jika leaf itu turun ke bawah dengan suatu pecutan, maka F paduannya adalah ke bawah. Jadi di sini situasinya W lebih besar daripada R. Jadi ini merujuk kepada dinyatakan bacaan pada penimbang adalah mg tolak dengan MA. Jadi bagaimana kita nak buktikan di sini? Sekarang bila kita dah tahu situasi W lebih besar daripada R, maka F akan sama dengan W tolak dengan R. Maka R akan sama dengan W tolak dengan F. Jadi W sama dengan mg tolak dengan MA. Maka kita dapatlah iaitu dalam keadaan mg tolak dengan MA. Ini keadaan yang pertama untuk rajah yang pertama. Untuk kes yang ketiga ini merujuk kepada leaf turun ke bawah dengan pecutan. Untuk situasi ini, kalau untuk rajah yang kedua, leaf naik ke atas dengan pecutan negatif. Ini adalah R, ini adalah W. Jadi bila dia naik ke atas dengan pecutan negatif, maka F-nya adalah bersamaan dengan R lebih besar daripada W. Jadi F di sini kita akan hitung R tolak W. Jadi R di sini sama dengan F tambah W. Jadi F sama dengan MA tambah dengan mg. So MA tambah M dalam kita punya F sama dengan MA tambah dengan mg. M A kita adalah negatif A tambah dengan mg, maka R kita akan dapat mg tolak dengan MA. Jadi hasilnya adalah sama, di mana untuk kes yang ketiga leaf bergerak ke atas dengan leaf bergerak ke atas dengan pecutan negatif ataupun leaf bergerak ke bawah dengan suatu pecutan, maka bacaan pada penimbang sama dengan mg tolak MA. Jadi di sini merujuk kepada berat penumpang tersebut akan berkurang. Untuk kes yang keempat pula, di mana dinyatakan kabel putus.
Okey, untuk keadaan di mana kabel putus yang akan menyebabkan jatuh bebas. Okey, merujuk kepada keadaan situasi rajah di mana bacaan penimbang adalah bersamaan dengan sifar. Okey, jika kabel itu putus, okey, di sini ada R, sini ada W. Apabila kabel itu putus, R ini adalah bersamaan dengan sifar. Okey, jadi bila kabel putus dia akan jatuh ke bawah, maka daya paduannya akan lever W lebih besar daripada R. Okey, cuba kita buktikan F sama dengan W tolak R. R di sini kita gantikan dengan sifar. W tolak dengan sifar. Maka kita akan dapat F sama dengan W. Okey, kita gantikan F bersamaan dengan MA dan W sama dengan mg, maka M kita mansuhkan di mana ia melibatkan jisim yang sama iaitu tidak berubah, maka kita akan dapat hasil A sama dengan G. Maka keadaan ini merujuk kepada apabila kabel itu putus, R bersamaan dengan sifar dan ia akan jatuh dengan jatuh bebas. Jadi bacaan penimbang akan merujuk kepada nilai sifar. Jadi di sini kes yang keempat, tiada berat akan dihitung. Okey. Kita teruskan dengan contoh soalan. Okey, seorang penumpang berjisim 60 kg berada di dalam sebuah lift. Dakarkan gambar rajah jasad bebas dengan menggunakan simbol W dan juga R untuk tindak balas norma. Okey, ini adalah rajah. Jadi untuk menjawab soalan, R ke atas dan W sentiasa bertindak ke bawah. Okay, baik, yang seterusnya. Hitungkan magnitud tindak balas norma R apabila lift dalam keadaan pegun. Apabila lift berada dalam keadaan pegun. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, okey, yang pertama, B yang pertama, apabila berada dalam keadaan pegun. So kita akan mengeluarkan maklumat bahawa F paduannya adalah bersamaan dengan sifar. Apabila F paduan bersamaan dengan sifar, tadi penerangan cikgu bila ianya pegun, maka R akan bersamaan dengan W. Jadi W itu bersamaan dengan mg, maka kita masukkan nilai 60 darab dengan G kita adalah 9.81, maka kita akan dapat hasilnya adalah 588.6 Newton. Jadi untuk soalan B1 jawapannya adalah 588.6 Newton. Okey, untuk soalan yang kedua, ianya bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Okey, apabila bergerak ke atas dengan suatu pecutan, maka di sini berkaitan dengan gerakan pecutan ke atas. Okey, maka F paduannya adalah ke atas. Jadi dengan kata lain, R lebih besar daripada W. Maka untuk menjawab soalan ini, so F sama dengan R tolak dengan W. So R akan sama dengan F tambah W. Okey, so F ini adalah mg. F sama dengan MA tambah dengan mg. So M 60 darab dengan 1.2 tambah dengan mg tadi kita dah dapat di sini, maka tambah dengan 588.6 Newton, maka jawapan akhirnya adalah 660.6 Newton. Okey. Okey. Yang seterusnya soalan yang ketiga, hitungkan magnitud R jika ianya bergerak dengan halaju seragam. Okey, untuk yang ketiga, jika ianya bergerak dengan halaju seragam, apa yang perlu dilaksanakan di sini? Okey, untuk yang ketiga ya. Okey, bila bergerak dengan suatu halaju seragam, apa yang perlu awak tahu? F paduannya adalah bersamaan dengan sifar. Apabila F paduan bersamaan dengan sifar, maka R adalah bersamaan dengan W. Maka R ini adalah bersamaan dengan 588.6 Newton. Okey, jadi ini adalah bagaimana kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan pengiraan untuk mencari R, iaitu nilai bacaan pada penimbang sama ada dalam
kes yang pertama iaitu pegun. Kes yang kedua sama ada lift itu naik ke atas dengan pecutan. Kes yang ketiga sama ada lift itu turun dengan suatu pecutan. Ataupun kes yang keempat iaitu lift itu terputus tali, maka ia akan mengalami jatuh bebas. Okey, jadi sampai di sini saja dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.